Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 17 Jun bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini: penduduk orang asli suku Batik Kuala Koh mula pulang ke kediaman. Bayi Ainul Mardia kini boleh bernafas sendiri, tidak perlukan bantuan oksigen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beratus-ratus tetamu memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Anjuran Suruhanjaya Tinggi Malaysia yang diadakan di kediaman Pesuruhjaya Tinggi di Templewood Gardens di London. Kehadiran Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sedang melakukan lawatan kerja 3 hari ke United Kingdom UK menambah seri kepada majlis berkenaan. Jemputan yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan warga asing diraikan dengan sajian Malaysia, antaranya sate, ketupat, lemang, nasi ayam, kuih muih hari raya dan teh tarik. Mereka tidak melepaskan peluang untuk bersalaman dengan Dr. Mahathir dan merakam gambar sebelum Perdana Menteri berlepas ke Cambridge untuk menyampaikan ceramah kepada Cambridge Union. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di UK, Datuk Muhammad Sadiq Katagani berkata, kira-kira 3,000 tetamu dijangka berkunjung ke majlis itu hari ini. Tun Dr. Mahathir turut mengalu-alukan kedatangan tetamu itu dan terkejut dengan sambutan di majlis berkenaan. Beliau turut menyeru rakyat Malaysia pulanglah ke tanah air dan membantu kerajaan membina semula Malaysia. Perkampungan orang asli suku Batik Kuala Koh seperti kembali kepada asal apabila penduduknya mula pulang ke kediaman masing-masing sejak semalam. Lebih 60 keluarga kembali ke rumah masing-masing berikutan mereka mula berasa selamat walaupun punca 12 kematian misteri penduduk di perkampungan itu masih belum diperolehi sehingga kini. Tinjauan bersama Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Muhammad Taufik Maidin mendapati penduduk mula menjalani kehidupan seperti biasa dan melakukan aktiviti harian. Turut menyertai lawatan ialah Pengarah Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Azizan Abu Ta'an. Seorang penduduk, Mamat Pokok, 31 tahun berkata, dia kini merasa lebih selamat selepas 12 mayat penduduk yang mati secara misteri telah ditemui dan hanya menunggu proses laporan lanjut daripada pihak berkuasa. Sekarang ni saya yakin selamatlah. Sebelum ni kita tak sama sebab air nak guna kan, susah sikit. Jadi kami pindahlah tempat yang kita duduk tu. Jadi sekarang ni kita rasa dah okey kan, ada air apa semua, kita baliklah. Saya pindah tu pun bukannya jauh, saya pindah dekat ni juga. Saya pindah pasal air tak ada. Susah nak makan budak, nak mandi pun susah. Ramai dah ke pindah balik sini? Habis dah orang sini. Semua balik dah pindah balik sini? Tak ada orang dah sana dah. Nah, semua baliklah ke. Walaupun punca kematian keluarga terdekat dan rakan-rakan mereka masih belum diketahui, penduduk bersyukur kerana laporan awal menyebut bekalan air bukan punca utama kes itu. Ainul Mardia Ahmad Safiuddin kini sudah boleh bernafas sendiri dan tidak memerlukan bantuan oksigen. Perkembangan terkini Ainul itu dikongsikan oleh bapanya Ahmad Safiuddin Ahmad Razak dalam laman Facebooknya semalam. Bayi berusia 10 bulan itu juga semakin pulih dan kembali ceria. Terdahulu melalui Facebook, Ahmad Safiuddin meluahkan perasaan bahawa selain pembedahan berisiko, menerbangkan Ainul ke London juga satu daripada risiko besar. Ainul Mardia yang mengidap germ sel tumor selamat menjalani pembedahan membuang ketumbuhan seberat 200 gram di mulutnya di sebuah hospital di London. Pembedahan dilakukan sekumpulan pakar bedah dan anestetik diketuai oleh Ketua Unit Craniofacial Hospital berkenaan, Profesor David Dunaway. Doktor berasal dari Malaysia, Dr. Amalina Cik Bakri dan Dr. Julian Ong turut terlibat dalam pembedahan berisiko tinggi itu. Lama masa dah start dia punya tumor tak ada connection.
Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata beliau akan tetap sabar dan tabah kerana yakin politik kotor yang dimainkan pihak tertentu ini akan tewas. Beliau kini hanya ingin menumpukan usaha menggubal dasar baru selain meneruskan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang dirancang sejak 2 bulan lalu. Kita harus tegas dalam perkara ini dan fokus saya sekarang ialah untuk terus memastikan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dapat menggubal dasar-dasar baru. Tambah Datuk Seri Azmin lagi, RMK-12 akan memberi tumpuan kepada hasil baru negara dengan menggunakan teknologi baru seperti Artificial Intelligence, Depth Speed Data. Teknologi itu dapat menjana pertumbuhan serta sumber baru negara. Perkara itu disampaikan Datuk Seri Azmin ketika menghadiri rumah terbuka Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya semalam. Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat PKR tidak pernah mengeluarkan data berhubung maklumat pemimpin cabang parti bagi tujuan penyebaran video seks yang tersebar baru-baru ini. Menurut Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim, data berkenaan boleh diperolehi oleh mana-mana pimpinan yang menawarkan diri untuk bertanding dalam pemilihan parti. Sebab keputusan pimpinan adalah untuk memberikan kepada siapa nak bertanding akses. Yang keduanya, kalau ada apa-apa kecurigaan, harus tunggu laporan polis. Sebelum ini, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menuntut penjelasan bagaimana penyebar video seks yang memaparkan individu miripnya memiliki nombor telefon semua pemimpin cabang parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, maklumat anggota parti itu tidak pernah didedahkan kepada mana-mana pihak. Bagaimanapun beliau berkata maklumat setiap ahli parti itu tidak sukar diperoleh jika ada mana-mana pihak ingin mendapatkannya dengan cara menghubungi individu dan mereka yang terbabit. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata tiada sebarang tindakan akan dikenakan terhadap Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Santubong, Haziq Abdullah Abdul Aziz yang mengaku terbabit dalam video seks yang didakwa membabitkan seorang menteri. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun menegaskan PKR tidak mahu terburu-buru dalam membuat keputusan terhadap Haziq. Kalau gambar, orang ambil sekarang gambar, macam gambar Haziq, saya tak kata saya tak kenal, tapi saya tak biasa dengan dia. Ada orang tanya dia nonton Avengers dengan saya tak tahu sebab yang jemput dia itu Samsul Iskandar, bukan saya jemput. Dan Saudara Samsul jemput dia atas kapasiti dia pegawai di pejabat dia. Jadi selain itu saya ingat dia siasat lah. Dan kita tidak boleh melarang mana-mana ahli politik untuk bersama dia. Siasatan masih diteruskan. Saya tak mahu hukum sebelum itu. You kena bezakan. Kita tolak budaya jijik. Kita lahir simpati kepada saudara Azmin. Ya. Tapi saya tidak mahu hukum kerana PDRM sedang menjalankan siasatan. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau berharap siasatan kes video seks itu akan dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur operasi standard polis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Pakatan Harapan komited dalam usaha meningkatkan kekuatan parti. Beliau berkata usaha itu tidak akan dapat direalisasikan sekiranya bergantung kepada kekuatan satu parti komponen sahaja. Oleh yang demikian, jelasnya semua parti komponen perlu bekerjasama. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jalinan Aidilfitri Parti Keadilan Rakyat Sabah Anjuran ADUN N15 api-api dengan kerjasama Majlis Pimpinan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Port Dickson itu juga mahu supaya mutu perkhidmatan parti itu dipertingkatkan bagi memastikan kehidupan rakyat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kebudayaan dan alam sekitar. Syarikat pengeluar simen terbesar perlu mengemukakan alasan susulan tindakan mereka menaikkan antara 40 hingga 50% harga barangan itu. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata ia berikutan kenaikan harga terbabit turut mengakibatkan kesan rantaian kepada pelbagai industri lain khususnya syarikat pemaju perumahan. Dan lagipun seperti yang disebut oleh Dr. Lim sini daripada MBA
bahawa bahan-bahan untuk membuat simen adalah puncanya adalah daripada tempatan, bukan daripada luar negeri. So tak ada sebab pun untuk kenaikan harga simen. Dan itulah sebabnya itu Dato' Toh pun mempersoalkan adakah wujudnya impak daripada kuasa monopoli. Katanya aduan mengenai kenaikan itu sudah pun dikemukakan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Susulan itu, satu pertemuan bagi membincangkan isu terbabit dijangka dibuat minggu depan. Beliau mengulas aduan mengenai kenaikan harga simen oleh syarikat pemaju hartanah antara 40 dan 50% seperti disahkan melalui surat daripada pembekal bermula semalam dan 1 Julai ini. Guan Eng ditemui di Georgetown selepas mengadakan perjumpaan dengan Persatuan Pembina dan Pembekal Bahan Binaan Pulau Pinang, Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDA dan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia Cawangan Pulau Pinang mengenai kenaikan harga simen. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi, Sains dan Alam Sekitar Perak, Dr. Abdul Aziz Bari mencadangkan agar kerajaan pusat menubuhkan satu jawatankuasa atau majlis tetap bagi menangani pelbagai isu berkaitan alam sekitar. Menurut Dr. Abdul Aziz berkata, kewujudan jawatankuasa atau majlis tetap itu penting kerana kerajaan negeri tidak mempunyai kepakaran dan dana mencukupi dalam mengatasi pelbagai masalah alam sekitar. Dan saya ingin mencadangkan supaya sebuah jawatankuasa ataupun majlis yang tetap diwujudkan, ya. Walaupun tidak mungkin mempunyai status undang-undang seperti Majlis Tanah Negara, Majlis Keuangan Negara dan sebagainya, atau Majlis Kebangsaan bagi kerajaan tempatan yang disebut dalam perlembagaan, tetapi sekurang-kurangnya dapat diwujudkan supaya pihak pusat dan negeri dapat berhubung, ya, dan mengongsi maklumat, ya, sharing information dan sebagainya, supaya tindakan dan dasar itu dapat dijalankan dengan serentak dengan berkesan, ya. Beliau ditemui selepas menghadiri sambutan Hari Raya Aidilfitri 2019 Anjuran Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia Perak di Ipoh. Menurut Dr. Abdul Aziz, beliau berharap jawatankuasa atau Majlis Tindakan Alam Sekitar itu dipengerusikan Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri bagi menunjukkan keseriusan kerajaan pusat dalam menangani masalah berkaitan alam sekitar. Katanya dana tambahan sebanyak 60 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir baru-baru ini untuk menangani masalah alam sekitar dapat disalurkan secara khusus kepada kerajaan negeri. Felda Taib Andak di Kulai Johor akan dibangunkan sebagai hub pengeluaran madu kelulut pertama di Johor. Esko Hal Ehwal Agama Islam, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Johor, Tosrin Jaravanti berkata 25 peserta terdiri daripada generasi kedua Felda dipilih bagi menjayakan projek berkenaan. Semua anak peroka. Semua anak peroka. Ada 2-3 orang peroka tapi selebihnya anak peroka, 25 orang. Untuk jantung? Jantung. Untuk jantung. Kawasan seluas berapa tu? Dia, kita akan menggunakan setiap kawasan rumah di belakang rumah peroka, di sekeliling rumah peroka. Penempatan itu. Kita tak ada kawasan yang khusus. Maknanya kalau di Felda Taib Andak ni, kalau tiap-tiap rumah kita bekalkan dengan satu sarang kelulut, kita dah ada 625 sarang kelulut. Rumah peroka je. Satu rumah satu sarang. Cukup je, insya-Allah. Katanya setiap peserta akan diberi satu sarang kelulut untuk diternak sekeliling rumah mereka. Projek berkenaan akan diselaraskan oleh Jabatan Pertanian Negeri dalam usaha memberi pendapatan tambahan kepada peneroka dan generasi kedua yang tinggal dalam kawasan Felda. Katanya bantuan berupa sarang kelulut akan diberikan oleh Jabatan Pertanian dan semua peserta telah menjalani kursus menternak lebah kelulut sebelum ini. Felda Taib Andak mempunyai lebih 5,000 peneroka. Selain daerah Kulai, madu kelulut turut diusahakan secara komersial oleh orang persorangan di daerah Segamat dan Muar. Nilai 3 yang pernah dikenali sebagai hub beli belah sebelum ini akan diusahakan dan dipromosi semula sebagai destinasi beli belah utama di Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, usaha itu dilakukan dengan kerjasama sebuah syarikat terutama dalam pengurusan tanah. Kita sebenarnya telah merancang untuk menaikkan semula nilai 3
kita telah mendapat kerjasama daripada sebuah syarikat dan usaha ini kita di peringkat akhir iaitu mengenai urusan tanah, dan insya-Allah kita akan promosikan Semula Nilai 3 sebagai satu destinasi beli belah. Dalam pada itu, sebuah tapak expo akan disediakan untuk peniaga daripada mana-mana syarikat dan peniaga tempatan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Charity Fund Run and Ride di Nilai. Pada program itu, 847 orang menyertai larian amal yang bertujuan menyalurkan sumbangan keseluruhan bernilai RM100,000 kepada 10 badan kebajikan dari seluruh negara. Acara larian dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu sumbangan perubatan dan sumbangan pendidikan. Kumpulan Johor Corporation Jacob merekodkan peningkatan perolehan kepada RM5.6 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember tahun lalu. Dalam satu kenyataan, Presiden dan Ketua Eksekutif Jacob, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim berkata, pencapaian itu didorong oleh prestasi kukuh perniagaan terasnya sepanjang tahun. Prestasi itu turut disumbangkan pelbagai division lain termasuklah peladangan, hartanah dan pembangunan industri. Jumlah aset kumpulan turut mencatatkan pertumbuhan sepanjang tempoh 5 dekad beroperasi dengan aset bernilai RM22.89 bilion pada 2018 berbanding RM21.79 bilion tahun sebelumnya. Jacob juga berjaya melunaskan obligasi pembayaran sukuk wakalah siri keduanya yang berjumlah RM800 juta untuk prinsipal berserta kupon berjumlah RM49.19 juta. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Penduduk di Argentina dan Uruguay terpaksa bergelap selepas gangguan bekalan elektrik menjejaskan kedua-dua negara itu. Menurut pihak berkuasa Argentina, masalah itu dipercayai berpunca daripada masalah dalam sistem sambungan elektrik. Kejadian dilaporkan sekitar jam 7 pagi waktu tempatan bersamaan kira-kira jam 6 petang waktu Malaysia. Beberapa kawasan di Paraguay turut terjejas. Masalah itu berlarutan selama lebih sejam sebelum dipulihkan semula secara berperingkat. Kejadian dilaporkan ketika beberapa kawasan di Argentina menjalankan persiapan akhir untuk pilihan raya tempatan. Kementerian Pertahanan Turki berkata ia melancarkan serangan balas mensasarkan tentera Syria di daerah Muzak. Memetik laporan agensi berita Anadolu, ia selepas tentera Syria membedil pos kawalan tentera Turki di wilayah Idlib. Insiden menyebabkan pos kawalan itu rosak selain beberapa kerosakan harta benda lain dilaporkan. Tiada kecederaan dilaporkan setakat ini. Kemarin, tentera Turki menghantar pasukan tambahan ke pos kawalan tenteranya di Idlib, berhampiran Zawiya selepas serangan udara oleh tentera Syria pada minggu lalu mencederakan 3 anggota tentera Turki. Seorang pegawai polis Jepun cedera parah akibat diserang oleh suspek tidak dikenali dalam kejadian di Suita, Osaka. Menurut laporan Asahi Shimbun, mangsa berusia 26 tahun itu ditemui berlumuran darah sekitar jam 5.30 pagi waktu tempatan. Pemeriksaan kamera keselamatan di tempat kejadian menunjukkan seorang suspek lelaki dalam lingkungan umur 30-an berlegar-legar dekat tempat kejadian sejurus sebelum serangan berlaku. Pihak berkuasa percaya insiden adalah serangan yang dirancang bagi tujuan melarikan senjata milik polis terbabit. Serangan ganas seperti ini jarang-jarang dilaporkan di Jepun yang juga disifatkan antara negara paling selamat. Sedikit laporan luar negara. Seorang maut akibat hujan lebat dan banjir yang melanda timur Perancis. Mangsa seorang pelancong Jerman berusia 51 tahun maut ditimpa pokok tumbang di sebuah tapak perkhemahan. Hujan lebat dan ribut turut mengakibatkan kerosakan di beberapa daerah lain, memaksa pihak berkuasa mengeluarkan amaran berjaga-jaga bagi 9 kawasan utama. Ia termasuk insiden hujan batu di Doham yang mengakibatkan kerosakan pada stesen janakuasa sekaligus menjejaskan bekalan elektrik penduduk. 4 sekolah dilaporkan rosak dengan 2 daripadanya ditutup pada Isnin. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Kita ke laporan sukan. Satu lagi sejarah manis dicipta pasukan negara dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP kali ini di Catalunya. Petronas Yamaha Sepang Racing meraih podium sulung dalam kelas utama menerusi pelumba Fabio Quartararo yang meraih tempat kedua di belakang Marc Marquez dari Repsol Honda. Perlumbaan siri ke-7 musim ini berlangsung di sirkuit Barcelona, Catalunya. Fabio Quartararo yang baru menjalani pembedahan bagi merawat masalah di bahagian tangan kanannya minggu lalu memulakan saingan di kedudukan paling hadapan. Dipintas beberapa pencabar lain, Quartararo melengkapkan 24 pusingan perlumbaan di belakang pemenang yang juga pendahulu keseluruhan ketika ini dari Repsol Honda Marc Marquez dengan perbezaan catatan kurang 2.660 saat. Ianya podium sulung buat pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing dan lebih manis. Kejayaan tersebut pada tahun pertamanya dalam kelas perdana MotoGP selepas turut memenangi perlumbaan Moto2 di litar sama musim lalu. Perlumbaan seterusnya ialah Grand Prix Aachen di Belanda 30 Jun ini. Pasukan Selangor PKNSFC dan Selangor United berada dalam fasa akhir perbincangan untuk menyeragamkan skuad bola sepak negeri itu. Inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada rancangan blueprint ataupun pelan tindakan diusahakan kerajaan negeri dengan menjadikan Johor Darul Takzim JDT serta Terengganu FC TFC sebagai contoh ikutan. Perancangan tersebut dimaklumkan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri ketika hadir di Majlis Rumah Terbuka sambutan Aidilfitri pasukan Selangor United. Langkah yang diambil seakan-akan penggabungan tetapi lebih kepada penyusunan semula peranan 3 pasukan yang membawa nama Selangor dalam peringkat tertinggi Liga Malaysia ketika ini. Ada 3 entiti besar bola sepak negeri Selangor iaitu FAS sebagai Badan Induk Bola Sepak, PKNS yang telah mempunyai tradisi tertentu dalam bola sepak dan juga Persatuan Bola Sepak Melayu iaitu Selangor United sekarang yang juga menghantar pasukan. Saya lihat kalau kita tidak berjaya mengatur dan menyelaras pasukan-pasukan ini, baik daripada akademi sampailah kepada pasukan Liga Super dan juga veteran, kita mungkin akan membazirkan sedikit sebanyak kita punya peruntukan dan juga kos sesama kita. Kerajaan negeri menganggarkan puluhan juta ringgit dibelanjakan bagi menguruskan 3 pasukan tersebut dan jumlah itu dianggap memadai sekiranya diperuntukkan membentuk satu pasukan mantap setaraf pencabar lain. Ianya bakal melibatkan pelbagai peringkat umur termasuklah pembangunan, akademi, wanita, futsal, elit, begitu juga veteran. Perbincangan lebih mendalam bakal dilakukan membabitkan kepimpinan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, PKNSFC dan pengurusan Selangor United iaitu Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM untuk mencari formula bersesuaian dengan menjadikan struktur Johor Darul Takzim dan Terengganu FC sebagai model. Bukan istilah bersatu lah sebab kalau kita tengok dalam Selangor United FC itu sendiri, Selangor United ni dia bergabung dengan Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia. Tapi PKNS tadi dia bergabung dengan FS. FS FM lah. Jadi Selangor United ni mungkin entiti dia mungkin berbeza. Itu kan MB dia tengah nak buat satu macam mungkin ada perancangan lain untuk Selangor United tu sendiri. Untuk itu sekian buletin pagi, teruskan bersama kami. Salam hormat dan Assalamualaikum.